Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Sambung pada muka surat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Zawajuhu bisayyidati Khadijah radhiyallahu anha. Berkahwinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi hukum menyebut Sayyiduna sunat apabila kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Rasulullah. Jadi hukumnya di situ adalah sunat seperti yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Abul Harith Al-Muhasibi radhiyallahu anhu. Yang kedua, hukum kita menyebut taraddi. Taraddi ini radhiyallahu anhu. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau perempuan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Maka sunat juga di situ hukumnya. Dan yang ketiga, sunat juga kalau kita sebut radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anha buat selain sahabat. Contohnya mak saya radhiyallahu anha, misalnya gitu. Boleh juga, tak menjadi masalah. Okey. Ba'da ruju'ihi bi syahraini min safratihi thaniyati tazawwaja bi sayyidati Khadijah radhiyallahu anha wa hiya allati khatabathu. 2 bulan selepas pulang daripada Syam, yakni selepas pulang daripada berdagang ke Syam buat kali yang kedua. Buat kali yang kedua. Sebab tu disebut min safratihi thaniyah. Kalau min safratihi al-ula, pulang daripada Syam yang kali pertama, di sini dengan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Talib. Tetapi buat kali yang kedua merujuk kepada selepas pulang daripada berdagang di Syam, yang mana pada dagangan kedua itu bawa barang dagangan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Baginda berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang meminang baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, lepas daripada balik daripada berdagang buat kali yang kedua, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha dikhabarkan oleh pembantunya Maisarah. Daripada mula perjalanan mereka dari Mekah ke bumi Syam, sampailah di Busra, patah balik mai pula ke Makkah Al-Mukarramah. Maisarah menyatakan, aku melihat awan meneduhi kami, aku bertemu dengan rahib. Rahib mengatakan tidak ada orang yang duduk di bawah pohon tersebut selepas Isa, melainkan orang itu adalah seorang Nabi. Patah balik mai pula, perjalanan kami sentiasa teduh sampai di Makkah Al-Mukarramah.
Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha melihat Nabi berada di atas haiwan tunggangan dan dia tengok awan meneduhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bertambahlah yakin Khadijah mengatakan Muhammad ini adalah Rasul Rabbil Alamin, Rasul akhir zaman yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang berlaku tuan-tuan? Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, menyatakan dia hantar dia punya kawan karib dia namanya Nafisah. Dalam riwayat lain kata dibaca dengan Nufaisah, kok mana pun tak apalah, Nafisah ataupun Nufaisah. Hantar Nafisah ini bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Sayyidatuna Khadijah dia berkenan ke Nabi tapi dia malu nak abang kat Nabi. Dia berkenan ke Nabi tapi dia malu nak bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat malu itu sebahagian daripada min kamalil iman, di antara tanda-tanda sempurnanya iman. Kata Syekh An-Nawawi Al-Bintani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, bahawasanya sifat malu itu mustahak, yakni kena ada pada seorang lelaki, dan terlebih mustahak sifat malu itu kena ada pada orang perempuan. Nah, hari ni orang perempuan dia tak malu dah, bukan semua, kebanyakan. Nah, dia main bazar Ramadan ke Jakarta tak rasa apa, bukan bazar Ramadan sini, bazar Ramadan Zimbabwe. Zimbabwe. Hai ustaz, halah baru nak tiba ni dak, kok mana hari tamu pun kita tiba dak. Dia main bazar Ramadan kaju ketak tak rasa apa. Laki dia syok lah tengok bini dia kaju ketak. Maknanya kurang sifat malu. Maka suami yang begitu dipanggil suami yang dayuth, yang derhaka dengan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil nasi, Haji buat lembut dah dia. Bisa jumpa abang lah. Tak bisa. Abang lah tak apa, dia bagi buat lembut pejam mata, kan buka mata. Nah, ambil itu. Jaga mata semua ni, raddul basar, menundukkan pandangan. Nah, jadi malu tu kena ada. Kalau ni dalam TikTok kita tengok, kita pun tak tahu dah hak mana orang, hak mana satu monyet. Lebih kurang sama ya. Nah, cara laki boleh gagah lah, laki lompat. Ni perempuan lompat, tak monyet sebelah, tak hak lompat, sama naik. Kadang-kadang monyet pun tak lompat lagu orang. Tu dia, tidak ada sifat malu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam malu lebih daripada anak dara. Nabi lebih malu pada anak dara yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Bahkan sahabat Nabi yang paling malu, malu dia ni kalah perempuan, iaitulah Sayyiduna Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman ni tak pernah dia pergi pegang kemaluan saja-saja, melainkan ada sebab. Bahkan tak pernah tengok kemaluan dia kalau tak ada sebab. Kalau kita pegang tak apalah hak kita. Nah, tapi pasal apa tuan-tuan? Malu Sayyidina Uthman, dan dia tak pernah berbogel waktu mandi. Padahal duk mandi seorang dia, aku sukalah nak mandi bogel ke, aku mana tungging terbalik pun. Tapi Sayyidina Uthman malunya bukan hanya kepada makhluk yang dia nampak pada alam musyahadah, bukan malu pada manusia saja, tapi dia malu juga pada makhluk yang ada pada alam ghaibiyah, yakni malaikat yang duk tengok dia dalam bilik ayak. Kalau malu dengan malaikat duk hatta duk dalam bilik ayak, dia tak cucuh rokok dalam bilik ayak. Contoh kita kata, dia tak cucuh rokok dalam bilik keru. Kalau dia faham kata malaikat duk nampak dia, nah, tapi dia rasa iblis duk dengan dia salah. Sebab tu tidak ada manusia yang makan dalam jamban melainkan orang yang merokok. Hukum rokok haram. Kalau ustaz kata rokok harus, ustaz tu izak rokok. Tu cerita dia. Tu dia. Tinggal rokok, tinggal sikit-sikit tak apalah. Setengah orang tu dia tinggal terus, tak isap terus, dia jadi meliu satu macam ya, sikit-sikit. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah. Setiap sin hak kita belanja beli rokok tu tuan-tuan, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, tak terlepas akan disoal oleh Allah.
Satu hari Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Qisah ni disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kalau kita baca dalam pada bab makan Nabi SAW dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Satu hari di Madinah, Nabi pergi di rumah satu orang sahabat. Pergi di rumah seorang sahabat, kalau tak silap nama dia Abul Khaytham. Kalau tak silap lah, pergi rumah sahabat ni, tiba-tiba tak ada sahabat ni, dia keluar, dia pergi ke kebun, pergi ambil ayak, bawa balik main rumah. Nabi sampai di rumah dia, tengok Abul Khaytham tak ada. Nabi tanya isteri dia, mana suami kamu? Dia kata, suamiku pergi di kebun ambil ayak. Sampai saja Nabi di rumah, tiba-tiba Abul Khaytham pun balik. Abul Khaytham kata, ya Rasulullah, jom kita pergi kebun ya Rasulullah, aku nak bagi makan buah kurma hak paling bagusnya, hak ada di kebun aku. Maka Abul Khaytham pun dia bawa Nabi dalam kebun kurma dia pun potonglah dahan yang ada buah kurma yang dah masak, dan ada kurma yang separuh masak yang muda. Ada pilihan. Jadi diletak di hadapan Nabi. Maka ketika itu Nabi boleh pilih, Nabi nak makan yang masak ranung sungguh ke, separuh masak ke, yang muda betul-betulnya. Maka Nabi pilih ya. Nabi pun makan dalam keadaan buah kurma dan juga ayak kosong. Bila Nabi angkat saja, Nabi pegang. Dan Nabi makan, Nabi minum. Selesai makan dan minum, Nabi kata, wahai Abul Khaytham, wahai sahabat, wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketahuilah buah kurma hak kita makan tadi, yang ayak dan ayak hak kita makan tadi akan menjadi satu bebanan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau buah kurma seketui pun Allah Ta'ala tanya, bagaimana pula dengan perbelanjaan kita sekotak 20 batang 17 ringgit, takkan tak ditanya oleh Allah Ta'ala. 17 ringgit tu pergi beli nasi arak kambing kat anak kita pun kenyang, boleh pahala dah. Tu dia, habis itu. Jadi hantarlah Sayyidatuna Aisyah, sahabat baik dia Nafisah ataupun Nufaisah, bertemu dengan Nabi SAW. Nah, pi bagi tahu, wahai Muhammad, sesungguhnya Khadijah kenan kat hang, dia mau nikah dengan hang, gimana, terima ke tak terima? Maka Nabi SAW pun seolah-olah mau tak mau. Nabi kata, aku ni orang yang susah, Khadijah itu orang yang hebat, orang yang kaya, banyak harta, aku tak ada harta. Kata Sayyidatuna Nafisah mengatakan bahawasanya Khadijah tanya kamu mau ke tak mau, hak tu ya. Mau kalau okey jalan, kalau tak mau tak apa. Maka Nabi pun terimalah perlawaan, dan juga Nabi terima apa yang diinginkan oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Maka dibawalah ahli rombongan daripada Bani Hashim pi di rumah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Yang meminang hak awal ni siapa minang? Iaitulah Khadijah radhiyallahu anha minang. Jadi tidak ada istilah ataupun tidak ada isu yang timbul orang perempuan pi cari lelaki mau tak bagus, mau dak. Nah, bagus tak bagus lain cerita hak tu. Tapi kalaulah orang perempuan pi cari lelaki hak tak bagus, tu baru tak bagus. Nah, dia nak benda hak elok, maka si perempuan Khadijah radhiyallahu anha mai bertunang, mai minang Nabi Muhammad, menyatakan keinginan dia nak kahwin dengan Nabi. Maka di sini tuan-tuan, adat kebiasaan kita, laki pi cari perempuan. Dia panggil apa? Timba pi cari peri apa lebih kurang. Nah, bukan pergi mencari timba. Kalau perempuan pergi cari laki, pergi mencari timba. Maka pergi mencari timba itulah yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Bawa adik-beradik Nabi daripada Bani Hashim, termasuk Abu Talib, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, di rumah Khadijah. Maka menyatakan mereka nak menjadikan Khadijah ini isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, maka pada ketika itu tuan-tuan, apa yang berlaku? Akad nikah lah, kahwin lah. Maka berapa maharnya tuan-tuan? Disebutkan perkahwinan Nabi dengan mahar 20 ekor unta betina.
20 ekor unta betina. Di sini ulama menyatakan Nabi seorang lelaki yang kaya. 20 ekor unta tuan-tuan, kalau regalah seekor unta 15,000 kali dengan 10, dah ada berapa ribu dah? 150,000, 300,000. Lagu tu ya Nabi belanja. Kalau bahasa Allah lah, ikut currency sekarang ni kita kata, maka Nabi seorang yang kaya. Bukan takat tu saja, bahkan dalam disebutkan juga dalam kitab ini menyatakan bahawasanya mahar kahwin Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha lebih kurang banyak mana tuan-tuan? Lebih kurang 12 uqiyah. 12 uqiyah ni nak banyak mana? Lebih kurang satu uqiyah lebih kurang 40 dirham. Tuan-tuan kali sendirilah, 12 uqiyah emas. 12 uqiyah emas. Allahu Akbar. Kayalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkahwin Nabi dapat anak 6 orang. Anak Nabi dengan Khadijah 6 orang. Yang pertama Al-Qasim. Al-Qasim ini mati pada waktu kecil. Mati pada waktu kecil. Maqam Al-Qasim di mana? Iaitulah di sisi maqam ibunya Khadijah radhiyallahu anha di Jannatul Mu'alla Makkah Al-Mukarramah. Kemudian anak perempuan Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Ummu Zainab, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Ummu Kulthum, Sayyidatuna Fatimah, dan yang terakhir sekali Sayyiduna Abdullah ataupun digelar sebagai At-Tahir. Digelar sebagai At-Tahir. Jadi anak perempuan Nabi 4, anak laki 2, 6. Seorang lagi Ustaz, Ibrahim tu hak mana? Ibrahim itu anak Nabi, hasil Nabi dengan Maryah Al-Qibtiyah. Jadi maqam Ibrahim di mana? Maqam Ibrahim di Jannatul Baqi' Al-Gharqad. Sebelum kita sampai maqam Sayyidina Utsman, atas sikit pada maqam Imam Nafi' dan juga Imam Malik radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi maqam Ibrahim terletak di Madinah Al-Munawwarah. Adapun Abdullah dan juga Al-Qasim, anak Nabi SAW, hak laki semua mati kecil. Semua mati kecil. Al-Qasim mati kecil, Abdullah mati kecil, Ibrahim pun mati kecil juga. 4 yang perempuan semuanya berhijrah dengan Nabi SAW. Dan anak Nabi hak perempuan 4 orang semua mati ketika hayat Nabi Muhammad kecuali seorang. Siapa dia seorang? Iaitulah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra selepas 6 bulan kewafatan Nabi SAW. Kerana apa tuan-tuan? Ketika mana Nabi menghadapi sakaratul maut, Nabi wafat pada hari Isnin pada waktu duha. Ulama sebut pada waktu duha. Ketika mana Nabi menghadapi sakaratul maut, ketika itu Nabi duduk di dalam bilik Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nabi duduk dalam bilik Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Pada pagi tersebut kata Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, aku melihat wajah Rasulullah seperti mana lembaran mushaf Al-Quran. Kami nak sembahyang subuh pagi itu, dan pada hari ini kita tengok rumah Nabi bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Bukan duduk dalam masjid Rumah Nabi sebelah dengan masjid, bukan di dalam masjid. Atau kena faham bagi molek. Sebab ada orang mengatakan kita menyembah makam Nabi, menyembah kubur Nabi dan sebagainya. Tak semesti benda hak duduk depan kita tanda kita sembah dia, tak semesti juga. Makanya Nabi SAW punya bilik ataupun tempat wafatnya Rasulullah itu dalam bilik tidur Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Waktu pagi subuh, Nabi memerintahkan supaya Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu Abu Bakar As-Siddiq yang akan ganti Nabi sebagai imam sembahyang. Maka pada ketika ini tuan-tuan, ada sahabat Nabi yang ketika mana hayat Nabi, mereka ini sebagai pengganti Rasulullah sebagai imam.
Di antaranya sebab di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, waktu Nabi sakit dia jadi imam. Dan ada seorang lagi sahabat nama dia Abdullah bin Abi Maktum radhiyallahu anhu, adalah sahabat yang menjadi pengganti Rasulullah jadi imam ketika mana Nabi keluar berperang. Abdullah bin Maktum dia buta, tapi Nabi suruh dia jadi imam. Maka di sini para ulama mengatakan harus dan sah orang yang buta menjadi imam. Bahkan kalau kita pergi negara Arab pun ada aja tu imam buta, tak ada masalah apa. Sah tak sah? Sah, tak ada masalah. Bukannya dia berak dalam kain dia waktu sembahyang, tu cerita lain. Nak menyatakan hak buta pun sah menjadi imam jika cukup syarat-syarat dia. Dan Abdullah bin Abi Maktum juga di antara muazzinur Rasul, di antara sahabat yang pernah melaungkan azan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum di sini orang buta jadi muazzin pun sah, orang buta jadi itu imam pun sah juga. Baik, selesai situ. Maka sembahyanglah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, pada pagi itu aku tengok muka Nabi macam lembaran mushaf Al-Quran, bercahaya wajah Rasulullah, yakni pada pagi kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila mana sampainya waktu duha, ketika saat-saat yang getir, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku? Nabi SAW mendapati saudara ataupun adik ipar dia, Abdul Rahman bin Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Abdul Rahman bin Abi Bakr ini saudara kandung Sayyidatuna Aisyah dan juga Sayyidatuna Asma radhiyallahu anhum ajma'in. Maqam Abdul Rahman bin Abi Bakrin radhiyallahu anhu terletaknya di Jannatul Mu'alla pada petak yang ke-30 ataupun 33 di dalam Jannatul Mu'alla di Makkah Al-Mukarramah. Dekat dengan maqam Sayyidatuna Khadijah, maqam Buya Sayyidina Alawi Al-Maliki dan juga Syekh Umar An-Nawawi Al-Bintani. Ramai ulama-ulama di sana yang meninggal di Makkah Al-Mukarramah. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili juga maqamnya di Jannatul Mu'alla. Baik, jadinya tuan-tuan, masuknya Abdul Rahman ini dalam keadaan di poket dia ada kayu sugi. Kayu sugi. Nah, ada kayu sugi. Maka Nabi pada ketika itu duduk di antara baina nahri was sahri. Nabi duduk di antara tempat sembelihan dan dada. Maknanya apa? Maknanya Nabi diangkat oleh Aisyah duduk dekat sungguh, bawah pada tengkok, antara tengkok dan dada. Maknanya lagu tu lah, macam isteri kita duduk gendong baby anak kita kecil tu. Ketika itu bila masuknya Abdul Rahman, Nabi buat isyarat mata. Sebab Nabi tak boleh bercakap dah. Nabi buat isyarat mata, nak menggambarkan kata Nabi perlukan kepada kayu sugi, kayu siwak ni. Nabi nak kepada kayu siwak. Nabi hanya buat gelin mata sahaja. Baik. Bila mana Nabi geling situ, Sayyidatuna Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kamu nak kayu siwak ke?" Nabi pun hanya menghengukkan sahaja. Maka diambil kayu siwak Abdul Rahman bin Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Maka Sayyidatuna Aisyah dia gigit bagi lembut. Sebab kayu siwak ni dia kerah, bagi lembut, bagi dia naik macam bulu tu. Maka lekat bekas ayat liuk Sayyidatuna Aisyah di kayu sugi dan dimasukkan di dalam mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mengatakan ini di antara kelebihan, disebutkan oleh ulama ada 10 kelebihan yang Allah bagi pada Aisyah dan tidak ada pada isteri-isteri Nabi yang lain. Bahkan perempuan di dunia pun tak ada. Kalau isteri Nabi pun tak dapat, tambahlah orang lain. 10 kelebihan yang Allah bagi kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dan tak ada kelebihan ni pada isteri Nabi yang lain, hatta Khadijah pun tak ada. Apa dia di antaranya? Di antaranya matinya Nabi dalam bilik Sayyidatuna Aisyah, dimakamkan Nabi dalam bilik Sayyidatuna Aisyah. Ayat liuk terakhir yang ada dalam mulut Nabi, ayat liuk Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Tapi Syiah kata Aisyah adalah apa dia? Adalah
ketua wanita di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, laknatullah alaihim ajma'in. Ni Syiah Imamiyah, Syiah Rafidah, Syiah yang mengkafirkan sebahagian besar sahabat Nabi dan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka Zainab Aisyah pun bagi apa semua. Kemudian Sayyidatuna Aisyah, Nabi minta ke dia, Nabi bisik ke dia, panggil anak aku Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Panggil Fatimah masuk. Maka dipanggil Fatimah masuk. Maka Sayyidatuna Fatimah meletakkan telinga dia di bibir, di mulut Nabi SAW. Maka Nabi pesan kat dia beberapa benda. Sayyidatuna Aisyah ada. Sayyidatuna Aisyah tengok Fatimah, pada awalnya Sayyidatuna Fatimah teriak. Kemudian dia gelak pula. Teriak, lepas tu senyum. Menyebabkan Sayyidatuna Aisyah ni rasa pelik. Lagu mana tak ada hang teriak, ni hang ni pula ayah hang nak mati dah, kata-kata. Maka dipanggil oleh Aisyah akan Sayyidatuna Fatimah, wahai Fatimah, masa aku nak tanya hang. Tak saat ni Rasulullah panggil kamu, dia bercakap dengan kamu, aku tengok kamu teriak, kemudian kamu gelak. Sebab apa? Boleh cerita dekat aku. Maka kata Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, aku teriak kerana ayah pada ketika tu, yakni Rasulullah, menyatakan pada hari ini ayah akan mati. Nabi bang dia, Fatimah, ayah mati hari ni. Ibarat lagu tu lah, ayah nak mati dah ke, ayah mati hari ni ke, menyebabkan aku sedih sebab nak berpisah dengan ayah. Kemudian aku tengok hang teriak pula, hang senyum pula. Sebab apa? Kata Sayyidatuna Fatimah, selepas daripada ayah mengatakan ayah akan mati pada hari ini, aku teriak, kemudian aku gelak ketawa kerana ayah sebut selepas daripada ayah mati, ahli keluarga ayah yang paling awal sekali mati lepas ayah adalah kamu Fatimah Az-Zahra. Lepas ayah mati, tak lama pula hang pula mati. Maka dia seronok, dia gelak, dia punya syok kerana apa? Dia punya gap dia dengan Nabi Muhammad tak berapa lama. Di dunia saja bisa. Maka dalam riwayat menceritakan selepas 6 bulan kewafatan Rasulullah, maka wafat pula Sayyidatuna Khadijah pada 3 Ramadan Al-Mubarak tahun ke-11 Hijrah. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan. Wafatnya Sayyidatuna Fatimah, berlakunya perang Badar, terbunuhnya Sayyiduna Ali bin Abi Talib juga dalam bulan Ramadan, dan juga pembukaan ataupun perasmian Masjid Al-Azhar di Mesir juga dalam bulan Ramadan, 6 Ramadan kalau tak silap saya. 1000 tahun dah Masjid Al-Azhar dibina dan dirasmikan pada 6 ataupun 7 Ramadan Al-Mubarak. Ni di semua ni di antara tanda-tanda kemuliaan bulan Ramadan Al-Mubarak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik. Kemudian di situlah tu hak kita habaq tazak ni, lepas Nabi wafat 6 bulan lepas tu Khadijah wafat sungguh. Khadijah wafat sungguh. Sebelum Khadijah wafat, siapa yang mati dulu? Unta Nabi, namanya Qaswa. Unta yang berwarna putih yang Nabi selalu naik. Dalam riwayat menceritakan unta ni lepas Nabi wafat, dia tak mau makan, tak mau minum, apa pun tak mau. Pasal apa? Pasal dia tak boleh berkhidmat dah dengan Nabi. Dia sedih, Nabi tak duduk atas belakang dia. Punya dia sayang ke Nabi SAW. Sehingga kan tak makan, tak minum dan sentiasa menangis unta ni. Menangis cara unta lah. Dan akhirnya sebelum unta tu mati, mata dia buta. Mata dia buta terus. Dan akhir sekali Qaswa, unta kesayangan Nabi ini mati kerana rindukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ada dengar satu qasidah kan, terimalah hadiah imbalan ziarah, insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah, berkat menangis di Raudhatul Jannah, Allahu
Habibi Rasulullah di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Oh, Nabi paling comel kali. Sehingga kan ada sahabat bila Nabi mati, dia minta ke Allah, ya Allah, butakan mata aku. Pasal apa? Tidak ada pemandangan yang lebih indah melainkan wajah Nabi Muhammad. Lain Nabi tak ada, aku tak mau tengok apa lah. Padam terus mata aku. Izin Allah buta mata sahabat tadi. Kasih mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikit gitu tuan-tuan. Habis pasal 10 ni. Wa kana umruha 40 sanatan wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan. Khadijah berumur 40 tahun. Berumur 40 tahun, Dhabit situ berumur 40 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Khadijah kahwin umur berapa mula-mula? 21 tahun. Awal suami dia menikah umur 21 tahun, Sayyidatuna Khadijah. Dia kahwin dengan Nabi umur dia 40 tahun. Jadi kita jumpa bohong. Dan baginda pula berumur 25 tahun 2 bulan 10 hari. 25 tahun 2 bulan 10 hari. 2 bulan 10 hari tu tuan-tuan tak payah boh lah. Hak ni kita duk baca rincik-rincik sampai rapat gitu tu, kita duk baca ke anak murid kita di pondok tu. Di mahad kita ni dia baca kitab ni juga. Tapi kita terang koho dalam lagi lah hak ni. Tapi kita baca di masjid ni tak boleh dalam-dalam. Sehari dia duk sujud syukur gitu payah. Kita baca bagi dapat maklumat dan manfaat, ambil berkat saja. Wa kanat qablahu mutazawwajatun bi Abi Halata wa qad mata wa lahu waladun minha ismuhu Halah. Khadijah sebelum itu, sebelum mana? Sebelum berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, berkahwin dengan Abu Halah. Umurnya berapa? Umurnya 21 tahun pada ketika itu. Tu dia. Suaminya, suami Khadijah. Siapa suami Khadijah? Abu Halah. Situ tu telah mati. Mereka berdua, siapa mereka berdua? Yakni Abu Halah dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha mempunyai seorang anak lelaki bernama Halah. Ada yang kata namanya Asad. Jadi Halah dengan Nabi ni jadi gimana ni? Halah dengan Nabi ni menjadi anak tiri. Itu dia, anak tiri. Bahkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, bila mana ditanya sahabat nak tahu tentang rupa parah susuk tubuh Rasulullah, antara orang yang menceritakan tentang batang tubuh Rasulullah iaitulah Halah, anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal dia duduk serumah dengan Nabi, dia tahu Nabi makan mana, tidur mana, Nabi diri berjalan semayang, dia tahu belakang. Maknanya pada tuan-tuan, nak kenal seseorang, tanya orang hak dekat dengan dia, jangan duk tanya musuh dia. Tanya musuh dia, hak tak elok belakang lah ceritanya. Itu dia. Tambahan tuan-tuan, di sini ni dia tak sebut ni. Lepas daripada kahwin dengan Abu Halah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Jadi nama Abu Halah ni nama apa ni? Nama Abu Halah ni namanya Halah. Abi Halah bin Zararah At-Tamimi nama dia. Halah Abi Halah bin Zararah At-Tamimi. Tu dia. Lepas tu kahwin dapat anak nama Halah. Abu Halah mati, kahwin pula suami nombor 2 nama dia Atiq bin Aidh Al-Makhzumi. Atiq bin Aidh Al-Makhzumi dapat pula seorang anak namanya Hindun. Jadi anak Sayyidatuna Khadijah dengan suami hak pertama Abu Halah namanya Halah.
Yang kedua namanya Hindun, hasil perkahwinan dengan Atiq bin Aid al-Makhzumi. Kemudian dia kahwin dengan Nabi. Jadi Nabi ni suami dia yang ketiga. Waktu dia kahwin dengan Nabi umurnya 40 tahun. Campur anak Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi 6 orang, dengan anak dia dengan suami sebelum Nabi 2 orang. Maknanya Nabi ada anak dengan Khadijah 6 orang, dan anak tiri Khadijah 2 orang, 8 orang. Kira situ. Wa qad aqamat ma'ar rasul 25 sanatan wa lam yatazawwaj ghayraha hatta tuwfiya. Khadijah radhiyallahu anha hidup bersama Nabi 25 tahun. Maknanya dia mati lepas 25 tahun kahwin dengan Nabi. Jadi umur dia berapa tuan-tuan tu? 40 campur 25, 65 umur Khadijah wafat. Baginda tidak berkahwin dengan wanita lain sehingga Khadijah wafat. Jadi ulama kata, sunnah Nabi SAW kahwin seorang. Boleh lah, boleh lah tu. Kan nak tambah hari. Guna ke? Sunnah Nabi kahwin seorang. Pasal apa kahwin seorang dia kira sunnah? Pasal kalau tak ana seorang dia tak pilih nombor 2. Betul tak betul? Abang kahwin ke bang? Kahwin dah. Alhamdulillah. Haji kahwin ke haji? Kahwin dah. Alhamdulillah. Abang lah dia kata nak tambah seorang lagi, dia kata. Tak kita pergi jumpa kak di rumah, ngak berani ke? Tak berani gunakan. Bukan takut bini, tapi bini tak takut kat kita. Tu cerita dia. Tu dia. Umur 65 tahun, baginda tidak berkahwin dengan wanita lain sehingga Khadijah wafat. Maknanya Nabi lebih lama monogami berbanding poligami. Nabi 25 tahun Nabi monogami. Nabi monogami 25 tahun. Lepas daripada tu barulah Nabi kahwin ta'addud, berbilang-bilang. Jadi lepas wafat Khadijah, Nabi tak kahwin dalam beberapa tempoh. Kemudian baru Nabi kahwin dengan isteri Nabi yang selepas itu, Maimunah radhiyallahu taala anha, Saudah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Kemudian kahwin dengan Sayyidatuna Aisyah tahun kedua Hijrah. Seterusnya isteri Nabi yang lain. Jadi isteri Nabi ada berapa orang? Ringkasan dia khas ma'jazar sihah. Kha Khadijah radhiyallahu anha, sin Saudah radhiyallahu anha. 2 ma' mim Maimunah radhiyallahu anha, ain Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian jazar jim Zaira, jim Juwairiyah. Yang keenam Zainab binti Jahshin. Yang ketujuh Zainab binti Khuzaimah, ra Ramlah. Kemudian sihah sad Safiyah binti Huyai, ha Hafsah radhiyallahu anha anak Sayyidina Umar, ha Hindun ataupun Ummu Salamah radhiyallahu taala anhunna wa ardahunna. Itu adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, ibu sekalian umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa a'la bis-shawab. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kuliah subuh minggu depan, bulan depan, hari Ahad pertama, kalau tak sangkut dengan raya, bulan kali lagi pula insya Allah. Mudah-mudahan perkongsian kita selama seminggu ini ada manfaat dan ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun dan maaf pada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur kata, terkasar hati apa semua. Saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan ibadah kita, tarawih kita, puasa kita, zakat kita, wakaf kita, sedekah kita, bacaan Quran kita, zikir kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa shallallahumma ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.